Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang dikasihi, bersua kita kembali dalam PDPR 4.0 bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan untuk tahun 6. Seperti biasa, anda bersama dengan saya, Cikgu Fizu, dan tajuk kita pada hari ini ialah Dilema Anak Remaja. Kita teruskan sesi PDPR kita, yang mana kita akan belajar unit 7, siapakah lebih hebat, untuk tajuk Dilema Anak Remaja ini. Murid-murid dikendaki membuka buku teks muka surat 41 hingga 43. Objektif pembelajaran kita ialah menganalisis situasi tekanan daripada rakan sebaya, manakala kriteria kejayaan pula memberi maklumat atau respon mengenai tekanan daripada rakan sebaya. Murid-murid, apa itu tekanan? Tekanan ialah desakan untuk menekan atau keadaan menanggung beban yang sukar untuk ditanggung. Tekanan juga adalah kesusahan atau penderitaan dan ketegangan fizikal dan psikologi yang berpanjangan dalam satu masa yang menyebabkan seseorang itu sukar untuk mengatasi sesuatu situasi. Contoh situasi tekanan daripada rakan sebaya terbagi kepada 4. Pertama, tekanan negatif. Kedua, tekanan positif. Ketiga, tekanan negatif dan positif. Dan keempat, tekanan positif dan negatif. Baiklah murid-murid, berpandukan buku teks anda muka surat 41, 42 dan juga 43. Marilah sama-sama kita teruskan dengan tajuk Dilema Anak Remaja. Hani ialah ahli pembimbing rakan sebaya PRS di sekolahnya. Dia diberi tugasan untuk menemuramah rakan sebaya tentang tekanan yang pernah dialami di sekolah atau di luar sekolah. Hani telah mengenal pasti beberapa contoh situasi tekanan daripada rakan sebaya dan membuat analisis serta mendokumentasikannya. Kita dapat menganalisis beberapa contoh situasi tekanan daripada rakan sebaya dan tindakan yang boleh diambil untuk mengatasinya. Kita mulakan dengan situasi 1. Jenis tekanan negatif dan positif, kategori secara langsung, analisis, komunikasi tidak berkesan. Situasi dialami, Melati mahu sikap Nandini yang pemalas dan suka meniru kerja sekolahnya diubah. Tetapi Melati tidak sempat menerangkan niatnya. Nandini telah menuduhnya tidak setia kawan. Melati dan Nandini kini tidak bertegur sapa. Melati sungguh tertekan kerana salah faham ini. Analisis yang dibuat ialah Melati adalah seorang rakan yang baik, tetapi tindakannya telah disalaherti oleh rakannya Nandini. Ini menyebabkan hubungan mereka menjadi renggang. Dan apakah tindakan yang boleh diambil untuk mengatasinya? Tindakannya adalah seperti berikut. Tindakan Melati ialah dia tidak berputus asa untuk mencari peluang bagi memberitahu perkara sebenar tentang niatnya untuk membantu Nandini. Mungkin dia boleh menulis surat kepada Nandini untuk memberitahu perkara sebenar. Dengan cara ini, hubungan mereka kembali terjalin. Seterusnya ialah situasi kedua. Jenis tekanan negatif, kategori secara langsung, analisis dilema rakan sebaya. Situasi dialami, Fazli disuruh oleh rakan-rakannya membuat tatu. Fazli tertekan kerana dia tahu ibu bapanya pasti memarahinya jika dia bertatu. Tambahan pula, bertatu adalah haram di sisi agamanya.
Analisis yang boleh kita buat ialah situasi Fazli amat rumit untuk dihadapi. Sekiranya dia mengikut kehendak kawannya, nanti Bapa Fazli akan memarahi dia. Dia juga mengetahui bahawa membuat tattoo adalah salah di sisi agama Islam. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh Fazli? Tindakan yang sepatutnya diambil oleh Fazli dalam situasi ini ialah dia hendaklah menjauhi rakan sebegini dan mencari rakan yang lebih baik untuk dia berkawan serta sahabat. Dengan ini, bapanya akan mempercayai dia dalam menentukan masa depan yang lebih baik. Situasi seterusnya adalah situasi yang ketiga, jenis tekanan negatif. Kategori secara langsung, secara tidak langsung, analisis, boros dan suka menonjol. Situasi dialami, Ana sukakan perhatian. Dia tidak suka jika dianggap ketinggalan dalam semua perkara, terutama yang berkaitan dengan gadget baharu. Dia akan memaksa ibu bapanya membelikannya gadget yang lebih terkini jika ada kawannya yang sudah memperolehinya. Analisis yang boleh kita lakukan ialah perhatian daripada keluarga merupakan sikap yang selalu ada pada setiap remaja. Remaja akan melakukan apa sahaja untuk menarik perhatian daripada keluarga dan orang sekelilingnya. Begitu juga dengan sikap Ana dalam situasi tiga ini. Masalahnya ialah Ana suka bersikap boros semata-mata untuk menarik perhatian dari rakan sebayanya. Tindakan ini adalah tindakan yang negatif yang boleh merosakkan dirinya. Apakah tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini? Tindakan yang boleh diambil oleh rakan-rakan Ana sepatutnya menasihatinya supaya tidak melakukan perkara tersebut. Dengan cara ini, Ana mungkin berhenti dari perbuatan tersebut. Seterusnya, situasi 4. Jenis tekanan positif dan negatif, kategori secara tidak langsung, analisis mangsa perbandingan. Situasi dialami, Gabriel menyertai kelab seni mempertahankan diri di sekolahnya. Walaupun Gabriel rajin berlatih, namun jurulatih tetap mengatakan prestasinya kurang baik dan Gabriel selalu dibandingkan dengan rakan sepasukannya lain. Gabriel berazam untuk berlatih dengan lebih gigih. Analisis yang boleh dilakukan adalah perbandingan antara satu sama lain merupakan satu perkara yang mencabar kepada seseorang remaja. Mereka melihat perkara sebagai negatif, tetapi sebaliknya yang berlaku kepada Gabriel iaitu Gabriel melihat perbandingan itu sebagai positif, yang mana dia akan memperbaiki dirinya untuk menjadi yang terbaik kepada jurulatihnya. Tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini, tindakan Gabriel amatlah terpuji yang patut dicontohi oleh semua remaja bagi mencapai kejayaan dalam sesuatu perkara yang kita ceburi. Kita tidak sepatutnya berputus asa dengan pujian terhadap orang lain. Malah, kita mesti terus berusaha supaya suatu hari nanti kita mencapai kejayaan. Situasi berikutnya adalah situasi 5. Jenis tekanan negatif, kategori secara langsung, analisis tiada kemahiran komunikasi. Situasi dialami, Enggil ialah murid baru di sebuah sekolah. Dia dibawa oleh pakciknya bersekolah di kawasan bandar. Dia berasa dirinya dipinggirkan oleh rakan-rakan sebayanya. Dia juga sukar untuk menumpukan perhatian kepada pelajaran dan suka menyendiri kerana sering teringat keluarganya. Dia tidak berani merungut kepada pakciknya. Sebagai orang baru, kita pasti menghadapi masalah untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran tersebut. Ini berlaku kepada Enggil apabila dia berpindah ke sekolah baru. Perkara ini amat dibimbangi terutama apabila menyebabkan pelajarannya turut merosot. Tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini ialah tindakan yang perlu diambil oleh Enggil ialah dia sepatutnya memberitahu kepada pakciknya tentang perkara tersebut. Sekiranya dia berdiam diri, mungkin menyebabkan dia mengalami masalah kemurungan. Selain itu, Enggil juga mesti berusaha mencari rakan baru yang boleh memahami sikap masing-masing. Dengan berkawan, membolehkan dia kembali merasai kegembiraan dalam kehidupannya.
Dan situasi keenam, jenis tekanan positif, kategori secara tidak langsung, analisis persaingan sihat. Situasi dialami, Millie berasa cemburu dengan rakan-rakan sekelasnya yang lebih menonjol dalam mata pelajaran matematik. Dia menghadiri kelas tuition dan rajin membuat latihan. Keputusan ujian Millie semakin meningkat, tetapi Millie masih belum berpuas hati. Analisis yang boleh dibuat ialah perasaan cemburu tidak dapat dipisahkan oleh setiap manusia. Biasanya, kesan cemburu ini memberi kesan yang negatif kepada seseorang. Tetapi, bagi seseorang yang positif, akan menangani sikap cemburu itu dengan cara yang positif. Begitu juga yang dihadapi oleh Millie yang mahu menonjol dalam pelajarannya. Dia berusaha untuk mengatasi rakan yang lebih darinya dengan belajar bersungguh-sungguh. Tindakan Millie yang berusaha dengan lebih gigih untuk mengatasi rakannya adalah dicontohi oleh semua. Sikap cemburu yang ditunjuk oleh Millie juga merupakan persaingan yang sihat bagi mencapai kejayaan. Baiklah murid-murid, demikian tadi beberapa analisis yang telah pun kita lakukan kepada rakan-rakan Hani. Teruskan dengan tugasan yang perlu anda lakukan. Salin semula soalan dalam buku latihan anda dan berikan jawapan yang tepat. Tahniah ucapkan kepada anda kerana berjaya menamatkan sesi PDPR Pendidikan Kesihatan pada minggu ini. Pesanan cikgu kepada anda: yang pertama, siapkan tugasan dan hantar melalui grup Telegram. Yang kedua, jawab soalan pentaksiran yang diberikan. Baiklah murid-murid, sehingga kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Saya Cikgu Fizu mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.